السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul dan bertemu pada malam ini, menyambung dan meneruskan kuliah dan pengajian kita daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Hadha alladhi taharraka lahu al-'arsh وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه." Itu hadis yang telah kita baca dan kita telah huraikan berhubung dengan sahabat yang dimaksudkan di dalam hadis ini, yaitu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Daripada Abdullah bin Umar, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Hadza alladhi taharraka lahu al-'arsh." Inilah orang yang bergerak atau bergoncang. Taharraka bergerak, tahrik ataupun harakah, perkataan yang sama. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, kalau duduk dia duduk tengah jalan tu, dia kata harik. Dia kata gerak. Dia kata jangan duduk berketui atau ni kan. Jangan duduk ni, dia kata harik. Bergerak kan. Dia kata taharraka lahul arsh, telah bergegar arash kerana kematian sahabat ini. Bukan itu sahaja, wa futihat lahu abwabus sama, dibukakan untuknya abwabus sama, pintu-pintu langit. Wa syahidahu 70,000, dan disaksikan turun menyambut dan menyaksikan kematian sahabat ini 70,000 daripada kalangan malaikat. Laqad dhamma dhammatan, dan sesungguhnya kata Nabi, walaupun begitu besar dan hebatnya pada hari kematian Sa'ad bin Mu'az, apa yang berlaku? Dhammatan, dia mengalami apa yang disebut sebagai himpitan kubur. Thumma furrija anhu, kemudian dilepaskan dan dilapangkan untuknya. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i berkaitan dengan Sa'ad bin Mu'az. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, rahimakumullah.
Dalam kelas yang lepas kita telah hurai dan kita telah kenalkan kepada tuan-tuan tentang sepintas lalu sahabat yang dimaksudkan oleh Nabi, yang begitu hebat dan besarnya kejadian yang berlaku pada saat kematian beliau, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Dan kita telah sebut bahawa Sa'ad bin Mu'az ni dia orang Ansar, daripada kalangan as-sabiqun al-awwalun, dan dia terkorban di dalam peperangan Khandaq. Dia menyertai peperangan Badar, dan dialah antara ketua Ansar yang memberikan semangat dan sokongan kepada Nabi ketika Nabi hendak keluar berperang bersama dengan Muhajirin untuk berhadapan dengan orang-orang Mekah. Maka Sa'ad sebagai wakil orang Madinah, sebagai ketua kepada penduduk Madinah, Sa'ad menyatakan sokongan dan dokongan penuh daripada orang-orang Madinah untuk bersama dengan Nabi di dalam peperangan ini, dan mereka berada di belakang Nabi menyokong apa sahaja tindakan Nabi. Terkenal kata-kata Sa'ad, andai kata dibentangkan lautan di hadapan kami, akan kami redah dan renangi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad, perintahkan kami dan kami akan keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mendengar ungkapan dan ucapan yang diucapkan oleh Sa'ad, dia menyatakan bahawa orang-orang Ansar telah berbai'ah untuk taat dan setia menyokong apa yang dilakukan oleh Nabi, mempertahankan Nabi dan berjuang bersama dengan Nabi. Nabi berasa seronok, tersenyum dan berasa tenang dengan apa yang telah disebut oleh Sa'ad. Dan Sa'ad bin Mu'az telah dijamin syurga oleh Allah Azza wa Jalla. Sa'ad bin Mu'az ni daripada kalangan ahli syurga. Nabi sebut tentang kedudukan Sa'ad bin Mu'az di dalam syurga. Dalam kuliah yang lepas kita cerita pengorbanan dia, perjuangan dia, apa yang dia telah bagi kepada agama ni. Satu hari tuan-tuan, disebut dalam hadis, orang hadiah pada Sa'ad, orang hadiah pada Nabi kain jubah sutra, jubah baju yang diperbuat daripada sutra, cantik, sundus kan, sundusin. Kita baca dalam surah Al-Insan kan, sundus. Bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sutra ni kain cantik, orang tengok elok, mahal. Lelaki tak boleh pakai lah, haram. Orang hadiah dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam duk tengok orang pakat, duk teringin, takjub, rasa mahal, rasa elok, rasa mewah. Kita kalau tengok baju elok-elok, cantik-cantik, kita rasa elok baju ni, mahal baju ni, kain dia cantik. Nabi sebut satu perkataan yang menggambarkan tentang kedudukan Sa'ad bin Mu'az, yang kita tak sebut lagi dalam kuliah yang lepas. Yang lain kita cerita dah. Hadirin mukminin, Nabi kata apa? Bila mereka tengok kain sutra tu cantik, warna hijau, mewah, mahal, Nabi kata sesungguhnya mindil, sapu tangan Sa'ad bin Mu'az. Nabi sebut, Nabi kata sesungguhnya sapu tangan yang menjadi milik Sa'ad bin Mu'az di dalam syurga lebih mahal, lebih besar dan lebih bernilai daripada kain yang hampa tengok ni. Nabi kata sapu tangan Sa'ad dalam syurga tu lebih hebat dan lebih besar, lebih elok,
lebih cantik daripada kain jubah sutra yang hampa rasa takjub ni. Maksudnya apa tuan-tuan? Pertama, saat ahli syurga. Dan Nabi nak bagi tahu hebat dan besarnya kedudukan saat ni. Sapu tangan yang orang buat lap peluh, lap mulut ni, sapu tangan ni dia benda yang, sapu tangan ni bukan benda yang benda mahal, benda orang buat lap mulut, lap peluh, kan? Tapi Nabi kata kalau nak banding sapu tangan milik Sa'ad bin Mu'az di dalam syurga tu, nak dibandingkan dengan kain sutra yang di dunia ni, tak terbanding. Artinya syurga ni sangat bernilai dan lebih hebat daripada apa yang kita miliki dalam kehidupan dunia. Hadirin mukminin, walau bagaimanapun satu benda yang menimbulkan kemuskilan dan juga perbincangan di kalangan para fuqaha dan di kalangan ulama ialah apakah yang dimaksudkan dengan himpitan kubur yang dialami oleh Sa'ad bin Mu'az. Dan Nabi pernah sebut juga tuan-tuan. Nabi kata apa? Nabi kata kalau ada manusia yang boleh selamat, Nabi sebut, Nabi kata kalau ada orang yang boleh selamat, tak kena himpitan kubur, tidak ada orang lain yang paling layak dan paling berhak untuk selamat kalau ada. Artinya apa? Tak ada. Semua manusia apabila diletakkan di dalam kubur, antara perkara yang mereka akan lalui dan tempuh ialah himpitan kubur. Dan tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang selamat dan tidak ada yang terlepas. Kerana kata Nabi, kalau ada orang yang selamat, kalau ada orang yang terlepas, kalau ada orang yang tak kena, tidak ada orang lain selain daripada Sa'ad bin Mu'az. Tu pun Sa'ad kena. Cuma banyaklah di kalangan ulama yang mereka huraikan apa yang dimaksudkan dengan himpitan kubur. Ada yang kata bila kita masuk kubur ni dia bukan himpit macam kita duk berasa himpit tu, tapi bila kita masuk satu tempat yang gelap, satu tempat yang baru, dia mari satu perasaan sesak, dia mari satu perasaan sempit, dia mari satu perasaan, orang kata apa, macam kita lah pergi satu tempat kita tak bisa pergi kan. Orang yang duduk situ tak ada rasa apa, macam kita masuk gua contoh. Macam kita masuk gua, orang yang memang duk masuk, dia tak rasa apa. Tapi kalau kita masuk dalam gua, kita rasa sempok, kita rasa sempit, kita rasa macam tekanan. Ada tak benda yang menghimpit kita? Tak ada. Ada tak benda yang menekan kita? Tak ada. Tapi perasaan itu. Ada di kalangan ulama yang dia takwil kepada arah tu. Dia kata yang dimaksudkan dengan himpitan itu ialah perasaan yang dirasai oleh orang yang pertama masuk. Kita tak pernah pergi duduk masuk dalam lubang kubur, kita tak pernah pergi duduk tidur dalam lubang kubur. Malam pertama kita masuk dalam lubang kubur tu, ataupun hari pertama kita masuk dalam lubang kubur tu, kita berasa satu kehidupan baru untuk kita. Kita hidup di kubur, kita mendengar apa yang disebut dan diperkatakan oleh orang-orang hidup tentang kita. Dan kita mengetahui siapa yang hadir melihat atau menziarahi kita. Cuma kita berada di alam lain yang tidak membolehkan kita untuk berkomunikasi dengan orang hidup. Tuan-tuan mengetahui, mendengar perbuatan orang hidup pada diri tuan-tuan. Cuma tuan-tuan tidak boleh berkomunikasi balas kerana mereka berada pada alam lain. Tuan-tuan berada di alam dunia, mereka berada di alam barzakh. Dan barzakh itu maksudnya tembok yang memisahkan kita dengan mereka. Maka tak ada lah di dalam kepercayaan akidah ahli sunnah bolehnya kita berinteraksi dengan orang mati. Melainkan hal ini adalah perbuatan hantu, jin, khurafat dan sebagainya.
Kan? Tak ada. Tak ada tuan-tuan nak boleh duduk bersembang dengan orang mati. Bulik dia tahu lah, tapi dia tak boleh jawab balik lah. Dia tak apa abang. Macam mana duduk bawah tu? Okey, Alhamdulillah. Tapi dia mengetahui. Kan? Dia tidak balik. Macam kita kata, dia tak balik ke rumah. Dia tak balik mai. Tetapi dia mengetahui apa yang berlaku. Dia berlaku. Kemungkinan juga kita boleh bertemu dengan orang-orang yang mati ni melalui pertemuan roh. Ada kemungkinan roh kita ketika tidur keluar berjumpa dengan roh si mati di alam lain. Roh kita keluar. Tapi untuk mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan kita, tak ada. Cuma orang dulu-dulu wallahu a'lam, depa ada satu kepercayaan, depa buat kenduri jamu orang, jamu tok nenek, jamu hantu. Kan? Buat kenduri jamu orang mati makan. Kan? Depa panggil pula kenduri pecah perut. Kan, pecah perut, tahu pecah perut. Maknanya dalam kubur tu pecah perut lah, kita kenyang perut. Tapi tak ada. Kita mungkin teringatlah perasaan kita, kasih sayang kita, nostalgia kita, kenangan kita dengan orang yang mati, kan? Tapi mereka berada di satu alam lain yang terpisah dengan alam kita, kan? Baik, sekali kita tengok apa yang disyarahkan oleh para ulama di dalam hal ini. Kemudian dalam hadis ni Nabi SAW sebut, kan, ada gelas tidak ada air. Ini dinamakan sebagai ma'rifat. Sama ada saya tak nampak atau memang ayat tak ada. Kan? Ada ayat cikgu. Kalau ada bagus. Kan? Ada, ataupun kata Piramli buat-buat minum. Baik. Depa pun tak mau, depa pun tak tahu ayat pasal apa. Boleh jadi ada kelas, tak boleh jadi tak ada kelas. Punyalah kalut nak mai, kepiah pun tak bawa. Okey. Terima kasih cikgu. Pasal apa? Dia musim panas lah ni. Dia hangat sikit, jadi kita kena minum ayam. Baik. So dalam hadis ni dia kata taharrakal arsh. Kata para ulama seperti yang disebut daripada Hasan. Katanya yang dimaksudkan dengan Al-Hasan di sini Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Anil Hasan qal, daripada Al-Hasan Al-Basri dia kata, mari kita pi word by word. Dia kata bergoncangnya aras itu dengan maksud bergembira. Itu kata Al-Hasan Al-Basri. Dia kata yang dimaksudkan dengan taharraka, bergoncangnya aras, ihtazza, bergoncangnya aras Allah Azza wa Jal, farhan, kerana gembira menyambut kedatangan roh Sa'ad bin Mu'az. Cuma kita tak boleh bayang macam mana bergoncangnya aras tu, bagaimana bentuk aras itu. Wallahu a'lam, kerana ini urusan ghaib, kita tak tahu. Kan? Makhluk Allah yang paling besar aras, kita beriman. Dan disebut dalam hadis aras berada di atas air, kita beriman. Tapi kita tak tahu macam mana sifat dia, bentuk dia, serah kepada Allah. Cuma kita percaya adanya aras. Baik. Kata Al-Hasan, bergoncangnya atau bergeraknya aras kerana disebabkan gembira dengan kedatangan roh Sa'ad bin Mu'az. Boleh? Kemudian wa futihat lahu abwabus sama, dan dibukakan pintu-pintu langit
dengan maksud apa? Tuan-tuan hadirin mukminin, apabila kita mati, roh kita dibawa naik ke langit. Ini seperti mana dalam hadis yang kita baca daripada Al-Barra ibn Azib. Dia cerita bila kita mati, tuan-tuan semua biasa lalui hadis yang panjang tu, datang malaikat. Sama ada malaikat yang datang dalam keadaan wajah yang putih bersih, membawa kain kafan daripada syurga dengan wangi-wangian daripada syurga, nak menyambut roh kita apabila dia keluar daripada jasad. Sebaliknya juga bagi roh orang yang tak beriman, yang kufur, yang fajir, yang fasik, menanti di sana malaikat yang datang dengan warna yang hitam busuk, membawa kain daripada neraka. Kemudian dia sambut jenazah kita. Ni kita dah lalui hadis ni. Bawa naik ke langit. Sampai di langit yang pertama, disebut, ditanya oleh penjaga langit yang pertama, siapakah si fulan? Kalau wangi-wangian yang bau yang, tuan-tuan hadirin mukminin, kita wangi-wangian ni yang dia sebutlah hadis tu, wangi-wangian yang kita tak boleh bau, tapi benda alam lain yang tuan-tuan duk bau tu wangi-wangian lain. Sebab tu kita bila mati, kita letak wangi-wangian, sebab tabiatnya jenazah ni apa dia? Busuk. Jenazah siapa pun dia busuk. Dia memang busuk. Pasal itu kita tak boleh biar lama-lama, kita kena simpan. Kita kena segerakan pengurusan jenazah kerana dia busuk. Sebab itu kita letak wangi-wangian, kita letak kemian. Pasal itu masa mati itu kita bakar kemian. Dia tak ada kepercayaan apa bakar kemian ni. Jangan duk percaya benda-benda kawut pula. Bila mati tuan-tuan bakar kemian. Bakar kemian kan. Macam Arab dia bakar bakhur tu. Kan? Asap tu. Itu untuk wangi-wangian lah, nak mengelakkan daripada bau busuk si mati tu. Orang kita ni dia letak bunga rampai, dia letak ayak mawar, dia letak apalah, semua nak bagi wangi. Sunnah. Cuma tuan-tuan hadirin mukminin, yang kita duk bau wangi tu, wangian tu lah. Tapi kalau tuan-tuan lalu kok kubur bau wangi, wallahu alam, saya tak tahu. Orang kita ni dengan kubur dia takut, sedangkan kubur ni kita kena minda kita, fikrah pemikiran kita kena betul. Kubur ni bukan tempat hantu. Hantu tak pi kubur. Hantu nak pi buat apa kubur? Hantu ni tujuan dia nak syaitan tak pi kubur. Nak pi buat apa kubur? Orang mati nak goda apa dah? Hubungan dia syaitan dengan kita tu takat hidup. Dah mati dia nak goda buat apa dah, selesai dah. Dia nak hasut kita. Kita mau kalau lalu kubur, hantu. Tak ada hantu lah. Dan ini satu juga kepercayaan, takut nak pergi kubur. Tu pun baru balik umrah. Kubur ni kita pi takut apa? Untuk kita takut apa? Kubur ni kita pi untuk takut mati, bukan takut hantu. Untuk mengingatkan, tudzakirukumul maut, kata Nabi, supaya mengingatkan kamu kepada kematian. So bila kita pi ke kubur, kita kena jelas ia mengingatkan kita kepada kematian. Takut kepada amalan yang kita lakukan, takut kepada seksa kubur, takut kepada soal jawab kubur, takut apa yang kita bawa lepas tak lepas esok dalam kubur. Bukan takut hantu. Berapa ramai orang pergi ke kubur, dia tak nampak benda ni, dia tak fikir tentang diri dia. Yang dia takut, seram aku awak sejuk oleh macam. Hang tadi lalu kubur, hang tak ada cium bau apa? Nak bau apa? Kan? Boleh tuan? Kita kena ubah minda kita tentang kubur ni. Baik, kita sambung balik.
So bila kita bawa naik, kalau ruh kita di kalangan orang-orang saleh, pintu langit dibuka. Dia naik langit pertama, naik langit kedua, naik langit ketiga, dan akhirnya dia dicatatkan di dalam illiyin. Tapi kalau roh kita di kalangan orang-orang yang busuk, fasik, di langit pertama dia tak buka dah. Tapi Sa'ad bin Mu'az, wa futihat lahu abwabus sama, Allah buka ke semua pintu langit untuk roh dia. Allah sayang Sa'ad bin Mu'az, sehingga kata para ulama, dibukanya pintu langit itu dengan maksud diturunkan rahmat. Boleh jadi juga dengan maksud supaya dia boleh masuk daripada pintu mana yang dia nak. Boleh jadi juga dimaksudkan dengan dibukakan pintu langit itu, dibukakan pintu-pintu syurga untuknya. Nampak? So boleh jadi maksud buka pintu tu turun rahmat. Maksud buka pintu tu untuk dia naik pada mana-mana pintu. Dan dimaksudkan juga dengan dibukakan pintu langit, Allah buka 8 pintu syurga untuk dia masuk ke dalam mana-mana pintu yang dia nak. Hebat Sa'ad bin Mu'az. Kehidupan syurga. Pasal tu tuan-tuan tengok, ada beberapa klip video yang kita duk tengok tentang orang Palestin. Kan, orang Palestin, isteri-isteri, ibu-ibu yang kematian suami dan kematian anak, mereka sedih. Mereka sedih. Ada satu dua video yang tengok mereka sedih, tapi kebanyakan mereka mengungkapkan satu perkataan yang sama. Mereka gembira dengan kematian anak dan suami mereka. Tengok apa yang disebut oleh ibu-ibu orang-orang Palestin, isteri-isteri orang Palestin, yang mana suami mereka mati, anak mereka mati. Mereka menyebut apa? Mereka menyebut bahawa mereka gembira dengan kematian ini kerana suami dan anak-anak mereka tergolong di kalangan orang-orang yang mati syahid dan telah dijanjikan syurga oleh Allah. Mereka menghantar suami-suami mereka dan anak-anak mereka di dalam jagaan Tuhan Ar-Rahman. Mereka telah serahkan anak dan suami mereka dalam jaminan kedudukan sebagai ahli syurga. Semua sebut. Dia kata, alhamdulillah, Allah telah ambil suami dia, ambil anak dia, ahli syurga. Semoga kita bertemu di dalam syurga. Syurga telah menjadi sebesar-besar pemujuk hati, penenang jiwa bagi orang-orang yang beriman. Pasal itu orang beriman ni, kepedihan dunia, kesakitan dunia, kesusahan dunia dapat diubat apabila dia masuk ke dalam syurga Allah. Pasal itu perjuangan kita tuan-tuan, saya selalu sebut, perjuangan untuk masuk ke dalam syurga Allah. Apa sahaja tindakan yang kita lakukan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah. Apabila kita dapat syurga itu, kita akan berehat daripada segala. Pasal itu Nabi SAW bila lalu satu jenazah, Nabi kata apa? Telah berehat si fulan. Lalu jenazah yang baik, lalu jenazah yang saleh, Nabi kata dia berehat. Dia berehat. Dia berehat. Nabi kata dia berehat. Sahabat tanya, berehat daripada apa ya Rasulullah? Dia telah berehat daripada kesusahan dan keletihan dunia. Dunia ni letih, susah. Nabi kata dia telah berehat dari keletihan dan kesusahan dunia. Lalu pula jenazah yang jahat, Nabi kata apa? Kita direhatkan. Kita direhatkan. Nabi kata kita direhatkan. Sahabat tanya, apa maksud direhatkan? Orang baik tadi dia berehat. Kita kalau orang yang jahat mati, kita berehat daripada dia. Artinya kalau dia tak ada tu, macam ada kacang hantu dalam kampung, tuan-tuan mati, tuan-tuan kata apa? Dia ni jin kacau kampung ni, ada dia motor hilang lah, nu hilang lah, apalah, semua macam-macam tu hilang. Tiba-tiba tuan-tuan dengar aksiden mati, lega kita.
Kan? Tak gaduh duk pening fikir dah kan. Senang kita pakat seronok buat kenduri pisang. Kita direhatkan daripada kekacauan dan keburukan dia. Maka dia buka pintu langit naik kan, naik. Hadirin mukminin, kemudian apa yang disebut malaikat turun menyaksikan dia, sambut dia. Cuma yang menariknya dalam hadis ni, saat dihimpit, himpitan kubur. Sedangkan dia daripada kalangan orang beriman, ahli syurga, orang saleh, takkan kena himpit juga. Itu yang Nabi kata, kalau ada orang selamat, saat selamat, tapi saat kena. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, inna lil qabri daghtatan walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'az. Nabi kata sesungguhnya, daripada Aisyah, Nabi kata sesungguhnya, innalil qabri, sesungguhnya kubur, setiap kubur, daghtatan, ada himpitan. Setiap kubur, saya mati, tuan-tuan mati, imam mati, apa semua mati, daghtatan, ada himpitan. Dan Nabi kata walau kana ahadun najian, kalau ada orang yang akan najian, naja, selamat. Kalau ada orang boleh selamat, tak kena himpit, Nabi sebut Sa'ad bin Mu'az lah orangnya. Tapi Sa'ad kena. Sa'ad kena. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Okey. Maka mulalah beberapa di kalangan para ulama yang mula mensyarahkan apa maksud himpitan ni. Satu, dia kata banyaklah. Satu, kita peluk orang, ada beza tak peluk orang? Tuan-tuan biasa tengok orang bergusti, sumo, orang lawan, ada tak peluk? Tuan-tuan tengok tinju ke apa ke yang berkelahi, berkocoh ni, depa peluk tak? Peluk ke tak? Tak asal duk tumbuk, depa pergi peluk. Peluk apa tu? Yang tu dia panggil peluk nak bagi kalah, peluk nak bagi lemah. Kan? Dia peluk tak? Kita tengok-tengok, tak asal bertumbuk, duk peluk elok. Kan? Pelukkan, himpitan itu ada yang menafsirkan himpitan seperti mana, mudah nak faham je ni lah. Kalau kita peluk dengan maksud sayang, pelukan itu menjadi pelukan yang lembut, pelukan yang menyamankan, pelukan yang menenangkan. Betul tak? Macam kita peluk orang yang kita sayang, anak kita ke apa, kita peluk. Tapi kalau kita peluk lawan, kita peluk nak bagi mati, lain. Pelukkan juga. So bila kita kata himpitan kubur, kalau yang dihimpit itu orang beriman, seakan-akan pelukan rindu, pelukan orang yang tidak bertemu lama. Kubur untuk peluk kita tu, dia sayang kat kita. Pelukan yang tak menyakitkan, pelukan kerinduan. Ada yang pitafsir kau tu. Boleh tak? Himpit juga, tapi himpit yang tak menyakitkan, himpit yang penuh dengan kelembutan. Tapi kalau kita peluk yang kita geram marah ni, kan macam orang dia salam, dia nak geram kau tu, dia salam, dia cekak tangan kau tu sampai kau tu aduh dia. Dia lain, nampak? Itu apa yang disebut oleh sebahagian di kalangan para ulama. Kan? Seperti mana ada riwayat yang disebut oleh Al-Imamul Baihaqi. Ada riwayat yang disebut oleh Al-Imamul Baihaqi, dia kata
Nabi SAW bawa perumpamaan. Riwayat ni macam menyokong apa yang kita sebut tadilah. Dia kata apa? Nabi kata, sesungguhnya himpitan kubur pada orang mukmin seperti ibu yang sayang bila anaknya mengadu sakit kepadanya. Lalu sakit kepala, dia sebut dalam riwayat ni dia sakit kepala. Lalu si ibu itu meramas kepalanya dengan apa? Ramasan yang penuh kasih sayang. Artinya macam ni lah kan, bila kita pi mengadu apa-apa kita sakit kan, macam dalam riwayat ni dia kata kita sakit kepala, ibu kita akan pegang kepala kita, dia akan tekan, dia akan picit. Picit tu picit bukan macam tuan-tuan pi mengurut, nak bunuh aku. Dia apa, dia baru cerita bini-bini ni depa memang geram kat laki depa, cuma depa tak ada peluang nak ajak laki depa. Lepas tu kebetulan laki tu kena stroke kan, dia pula ada laki tu ada stroke kan, dia pun apa lagi kan. Ada satu cerita apa, saya ingat cerita orang putih kot, dokumentari dia buat tu lah, balas dendam kan. Dia balas dendam balik suami dia masa sakit tu, dia jaga suami dia kan, dia kutih, dia tampak, dia buat segala-gala. Suami dia pun tak boleh nak buat apa, ada mulut erak dia gitu. Dia kata kan, dulu dia tak boleh buat, dia geram. Lah dia ajak balik kan, suami dia. Tapi nak habaq ya, pegangan, sentuhan dia berbeza. Bila kita sentuh dengan apa, dengan kasih sayang, dengan kita sentuh dengan marah, dia berbeza. Dia berbeza. Itu apa yang disebut di dalam riwayat yang dibawakan oleh Al-Imamul Baihaqi daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Al-Imamul Zahabi, himpitan ini berupa himpitan kat orang beriman ni. Tuan-tuan kena dengar bagi elok ni. Himpitan pada orang-orang yang beriman ini bukanlah azab, sebaliknya ia sesuatu yang dialami oleh seorang yang beriman, seperti mana perasaan dia sedih di dunia. Artinya ini bukan azab, tapi perasaan yang dia rasa. Jadi kita tak boleh faham kata himpitan tu azab, tetapi satu perasaan. Macam saya kata tadi lah, bila kita masuk dalam kubur, kita rasa ketak dada, kita rasa sempit, kita rasa sesak, perasaan, sedangkan tak ada apa kan, perasaan kita. Baik, okey. Ada juga yang menyebut bahawa beza antara himpitan kubur yang dialami oleh orang-orang beriman dengan himpitan yang dialami oleh orang-orang kafir ialah pada kadar himpitan. Itu ada juga yang pikir tu. Artinya kalau orang beriman, dia himpit sekali, dia lepas. Kemudian dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, diberikan cahaya di dalam kuburnya, tenang. Tapi kalau roh itu orang yang tidak beriman, dia himpit tak lepas hingga bertemu di antara dua tulang rusuk dan mematahkan tulang tersebut. Itu beza antara himpitan. Sebab kita kata kalau kita pun kena himpit, apa beza dengan orang kafir kena himpit? Tak, ada beza. Himpitan kita himpitan yang dilepaskan, dilapangkan, bukan selama-lamanya. Sebaliknya himpitan orang kafir ini himpitan yang berlaku sehingga hari kiamat kan. Itu apa yang disebut oleh sebahagian ulama dalam memahami maksud himpitan kubur. Baik, hadirin mukminin, bila kita dengar hadis ni, antara benda yang mungkin kita boleh ambil pengajaran ataupun ambil pedoman dan panduan, Uthman ibnu Affan ketika dia lalu di kawasan kubur, dia menangis seperti dalam hadis yang kita baca kerana dia memikirkan apa yang dia akan lalui di dalam kubur tersebut. Apa maksudnya tuan-tuan? Artinya orang yang beriman, kita
Dalam kehidupan dunia, kita sentiasa memikirkan apa yang boleh kita lakukan untuk memberikan keselesaan dalam hidup kita. Kita sentiasa fikir nak bagi selesa, nak bagi seronok, nak bagi senang, nak bagi elok kehidupan dunia kita. Maka bila kita lalui hadis-hadis ni, kita dapati apa? Adanya di sana satu kehidupan di alam barzakh yang ia juga bergantung kepada amalan yang kita lakukan. Maksudnya, seseorang yang baik amalannya, seseorang yang elok amalannya menentukan kedudukan dan keselesaan kubur dia. Maka sebab itu tuan-tuan orang beriman, di samping memikirkan nak selesa dunia, nak seronok dunia, tuan-tuan juga kena ada satu fikiran, termasuk saya, macam mana kita nak pastikan kubur kita raudhah min riyadil jannah, kubur daripada taman-taman syurga. Dan kita tengok hari ini, anak-anak kita, anak-anak sebahagian orang Islam, dia sibuk nak mencantikkan kubur mak ayah dia. Dia sibuk nak menghias kubur mak ayah dia. Dia berhabis ribu-ribu ringgit nak pergi buat bagi elok kubur. Buh simen, buh bata, buh batu, buh apa lagi pokok. Buat pula sebahagian ayak tu sprinkle. Tu ayak semua. Buh hias, buat kerusi batu. Tu satu salah kerana mengambil tanah wakaf dengan cara yang batil. Salah. Tuan-tuan kena ingat, tanah kubur kita ni tanah kubur wakaf yang diwakafkan untuk kegunaan masyarakat. Jadi tuan-tuan tak boleh ambil lebih pada kadar yang tuan-tuan patut dapat. Kalau tuan-tuan pergi ambil lebih pada kadar dia, tuan-tuan berdosa. Pasal tu kubur ni kita tak boleh buat lebih-lebih. Ini dia pergi buat tembok, dia pergi buat binaan, dia pergi buat kerusi, dia pergi buh batu. Punyalah besar untuk pak dia, yang mana orang lain tak boleh tumpang pergi tanam dah. Ini satu. Dan lagi satu masalah orang kita ni, dia buat tanah kubur tu macam tanah Kediri, macam tanah ada geran tu. Antara benda yang selalu diajukan oleh AJK masjid ni, pasal kubur ni dia majlis memberikan kuasa kubur ni kepada jawatan kuasa qaryah. Sebab itu kubur-kubur ni dia punya kuasa nak tanam, nak apa di bawah kebenaran jawatan kuasa qaryah. Dia bukan boleh piduk tanam tak tahu hala, dia kena dapat keizinan jawatan kuasa qaryah sebagai pemegang amanah untuk menguruskan tanah wakaf kubur ni. Dalam fiqh, tuan-tuan jangan silap, dalam fiqh dia ada tanah kubur persendirian. Tetaplah tuan-tuan, ada serelung tanah, tuan-tuan gezet mohon pada kerajaan nak buat tanah kubur kaum keluarga tuan-tuan dia. Yang tu dia panggil kubur persendirian. Yang tu dia ada hukum lain. Mungkin tuan-tuan boleh buat apa-apa tu ada persatuan lain lah. Tapi hak yang kita duduk di Malaysia ni semua kubur wakaf. Wakaf. Boleh kita duduk pergi buat tak tahu hala atas tanah wakaf? Tak boleh. Dan jawatan kuasa qaryah berhak untuk merobohkan binaan-binaan ni tanpa izin daripada pewaris. Pasal bukan tanah mereka. Sebab itu apabila sampai satu masa kubur-kubur ni dah penuh, pihak jawatan kuasa boleh mengguna pakai balik tanah ni. Pasal tanah ni tanah wakaf. Macam mana mereka buat? Mungkin mereka boleh korek balik mayat-mayat ni, yang mana ni mereka pergi simpan satu tempat, mereka level lain dan digunakan semula. Reuse, guna balik. Kita tak boleh kata apa, pasal kita tumpang tanam bukan hak kita. Lagi sakan yang memeningkan kepala jawatan kuasa qaryah ni hak yang jenis geng cop. Orang kita ni macam-macam. Cop parking lah, cop menu lah, cop tak cop. Bahasa utara dia panggil cuk.
Tok Imam, ni kubur pak saya. Sebelah tu saya, adik saya, dia hantuk siap dah. Sedangkan pengurusan kubur ni first come first serve. Oleh kerana dia duk parking siap-siap dah, maka terpaksa pergi tanah hujung. Last sekali tak ada jalan nak masuk, backhoe tak boleh nak masuk, dia jadi caca merbau. Pasal apa? Pasal hok duk jenis buat. Kalau depa duduk sebelah pun bukan boleh nak menyembang. Faham tak? Lama aku tunggu baru nak. Depa semua pergi alam barzakh. So tuan-tuan, jawatan kuasa Qaryah bertindak tegas. Kami susun mati, susun. Kalau dia mati kemudian dia duduk tang lain. Depa tak ada hak. Yang ni tanah wakaf am, wakaf umum untuk buat kubur, dan siapa-siapa tak ada hak untuk nak buat keputusan, melainkan jawatan kuasa Qaryah yang diberi amanah oleh ulil amri. Kita kena, dan jawatan kuasa Qaryah kena tegas kan, tak boleh buat binaan. Di Perlis sebahagian kubur kita dah buat signboard, tidak boleh membina sebarang binaan, tembok kekal dan sebagainya, tak boleh. Pertama, menyalahi hadis. Yang kedua, ambil tanah orang, tanah wakaf. Salah. Dia kata dia sayang dan sebagainya. Kubur kalau cantik, saya dah kata dah, kubur kalau cantik elok lagu mana pun kok atas, tapi kalau jenis tak ada amalan, kok bawah tu kena rimbuk siapa tu ya. Malaikat bukan tengok kita nak tibai pun tengok kubur elok pada sebarangan orang ni, apa ni game pangkat besar mana dia nak tibai tahu mana, tengok kubur dia pun zakat batu sungai mana dia ambil, tak ada, dia hawin siapa tu ya. Kan? Kalau kita sayang pada arwah, kita sayang pada keluarga, ini batu nisan punya elok, mahal batu nisan. Kan? Tulis segala, tulis dengan tarikh dengan, satu lagi duk tulis Al-Fatihah. Ini juga tak ada dalam hadis Nabi. Pi tulis Fatihah. Tidak ada amalan Nabi, tidak ada amalan sahabat, tidak ada amalan para ulama yang menulis ayat Al-Quran di batu nisan. Tak ada. Kalau ada, datangkan dalil. Nabi buat, Nabi suruh tulis dia kubur siapa-siapa, tulis Fatihah di batu nisan. Tak ada. Kita yang pergi buat pandai lebih. Batu nisan ni pacak nak bagi tanda kata ada orang mati dalam tu. Tulis Fatihah ke, tulis ayat kursi ke, tak memberi manfaat pada si mati. Lain kalau kita pergi baca, pergi ke kubur baca, yang tu perbincangan, ada khilaf di kalangan fuqaha, sampai tak sampai pahala dan sebagainya. Tapi tulis tu tak ada dalam amalan para salaf. Kan? So. Betul. Asal lagi saya buat kesimpulan daripada hadis ni, dan mudah-mudahan kita dapat manfaat insya-Allah taala.
Baik. Kita buat kesimpulan sikit tentang hadis Sa'ad bin Mu'az. Boleh ya? Kesimpulan dia ialah kena sebut ni kerana hal ni dia berkait. Dia kena berkait. Antara yang masyhur, ni saya nak buat kesimpulan ni. Antara yang masyhur, Sa'ad bin Mu'az dihimpit kerana masalah kencing tak basuh dengan elok. Sebahagian penceramah dia ada bawa riwayat-riwayat ini. Okey? Sebab apa Sa'ad kena himpit? Kerana dia kencing tak basuh. Atau dia basuh tak sempurna, menyebabkan dia dihimpit. Pertama, tuan-tuan kena dengar bergelok kesimpulan ni. Ada riwayat yang menyebut tentang riwayat yang sahih dalam Bukhari umpamanya, dalam Sahih Bukhari, Nabi lalu di dua kubur. Nabi lalu di dua kubur dan Nabi kata innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Nabi lalu di kawasan kubur, Nabi kata sesungguhnya ini bukan Sa'ad bin Mu'az, ni orang lain. Nabi tak sebut siapa pun, tapi orang yang bukan Sa'ad bin Mu'az. Nabi kata mereka berdua di dalam kubur ini diazab. Ini Sahih Bukhari. Adapun mereka itu diazab bukanlah pada hal yang besar. Panjanglah nak cerita hal yang besar ni. Sebahagian di kalangan ulama kata hal yang besar tu dengan maksud kes tu kecil tapi dia merawik jadi besar. Kes tu kecil ya, tak basuh kencing, elok-elok wuduk tak sah, ada najis pergi semayang tak sah, dia jadi besar. Benda tu asalnya kecil tapi dia punya impak dia besar, kan? Ada yang kata dia tu anggap benda tu remeh, basuh kencing, alah basuh lebih kurang lah. Sebab tu saya tak tahu macam mana orang kita boleh piduk kencing di kita. Mangkuk yang di dinding tu, mangkuk di dinding tu, tahu mangkuk di dinding tandas tu, orang laki-laki dia akan pi, saya tak tahulah macam mana, tapi orang Islam tak buat kot perangai kelaku ni. Dia pi kencing di mangkuk yang berdiri tu, tak ada air. Macam mana dia nak basuh? Lagi satu, bila kita duk pi selok di open toilet tu, tentulah mendedahkan aurat kita. Dia kata biar pi ustaz, dia lebih kurang lah juga, dia nak tengok pun. Bukan masalah tu, masalah tak boleh tengok lah orang. Dia pi selok. Dia pi selok. Itu pun saya dah sebut lama dah. Yang duk ajak selok ke orang ni, geng-geng hok kita masa bersunat ni. Duk abang kat anak kita, sekali lagi siapa nak main tengok hang, siapa nak tengok, hang suruh dia bawa duit dulu, baru hang selok tunjuk. Kecil-kecil abang dah nak boleh duit, selok tunjuk ke orang. Main besar duk buat perangai tu. Kan? Yang kedua dia nak basuh tang mana? Dia pancut, rak dia tarik zip. Hang tak semayang, kau lagi hang nak pergi basuh, guna pakaian hang apa semua. Tu panjang lah. Okey. Nabi kata la yastatiru min baul. Dia tak bersuci atau dia tak bersihkan najis dia dengan elok. Dia diazab. Salah satu punca azab kubur, basuh kencing tak betul. Tak apalah. Panjang kesimpulan ni, tak larat saya silap lah buat kesimpulan. Tidak boleh berhenti saat ni. Okey. Kita memang ni, tapi kat Sa'ad lagi ni baru tak nak cerita kencing tak basuh ni. Kita memang kena basuh kencing bagi elok. Basuh bagi elok. Cuma jangan piduk melampau. Ehem. Oh ni geng-geng ustaz ni duk ajak berdehem ni. Lepas tu duk dengar bila ayat tu. Tak ada riwayat suruh duk ni. Pandai lebih pula. Piduk lurut. Berdehem 3 kali lurut.
Tuan-tuan, sistem perpaipan ni dia bukan sama di antara satu orang dengan satu orang yang lain. Ada pipe yang lancar, ada pipe yang mungkin tersumbat, ada pipe yang mungkin dia punya fuse dia dah getah, dia dah longgak dah, jadi dia meleleh. So tak ada dalam hadis duk duk lurut apa merepek ni. Setengah ustaz duduk mengajak tarik pi, tarik pi. Lah kali pi duk jadi wah-wah. Tak keluar kontor tu dalam bilik ayam. Oi, orang nak mayar dah ni. Ustaz. Basuh pada kadar yang tak ada dalam riwayat, tak ada. Kan? Benda-benda yang boleh menimbulkan was-was. Basuh begini. Lepas daripada tu, kalau duk berasa keluar, jangan duk layan. Dia kalau kita duk layan, dia ada keluar sikit ustaz ni, dia macam ada keluar sikit, macam ada kentut ni, ada kentut sikit ni, macam tak syaitan. Was-was syaitan. Basuh. Ni semua mendatangkan tashwis. Baik. Now. Okey, so kita basuh bagi elok, lepas tu kita pergi sembahyang. Jaga-jaga. Azab kubur kena basuh kencing tak betul. Baik. Adakah Sa'ad bin Mu'az ni dia kena himpit kubur pasal dia basuh tak betul, dia basuh tak elok? Ada riwayat yang sebut hal itu, tetapi kesemua hadis-hadis yang sebut Sa'ad bin Mu'az kena himpit pasal kencing dia basuh tak apa nak clear, tak dia cuai dalam membasuh, riwayat itu satu pun yang tak selamat, semuanya ada cacat. Semua kata Sa'ad pasal cuai tak basuh, Sa'ad basuh kencing tak kena, Sa'ad kencing dia tak basuh betul. Semua riwayat itu ada illah, ada cacat dia, rawi-rawi dia bermasalah, jadi tak boleh dijadikan hujah. Tertolak. Di samping kita kena jaga kemuliaan sahabat. So cerita kata Sa'ad kena himpit ni pasal kencing tak basuh ni, tak ada riwayat yang sahih. Ada tapi dhaif, tak boleh buat hujah. Baik. Lajak lagi laju pula. Lajak lagi laju. Dia kata Sa'ad ni bukan pasal kencing basuh tak elok, dia kena himpit pasal kencing berdiri. Jadi siapa yang kencing berdiri, semua kena azab, kena himpit. Demam kita. Dia nak kata kencing berdiri tak boleh, dia pergi guna hadis Sa'ad. Ni. Hak kata Sa'ad basuh tak apa nak kena tu, kencing tu ada tapi lemah. Tapi hak kata Sa'ad kena pasal kencing berdiri ni tak ada. So saya nak tegaskan, kencing berdiri dengan duduk ni ulama berbeza pendapat. Ada yang kata makruh berdiri. Sebab apa? Pasal Nabi kebanyakannya duduk, sehingga Aisyah kata, siapa yang kata Nabi kencing berdiri, dia bohong. Siapa yang kata Nabi kencing berdiri, dia bohong. Tiba-tiba datang sahabat bagi tahu kata Nabi kencing berdiri. Ulama nak jamak benda ni, ulama kata apa? Aisyah meriwayatkan benda yang dia nampak dalam rumah, sahabat tu meriwayatkan apa yang dia nampak di luar. Kerana Nabi bila dia kencing di kawasan satu tempat-tempat yang tak sesuai, dia akan berdiri, kerana itu lebih sesuai untuk dia buat. Faham tak? Tuan-tuan masuk bilik air, ada tempat kadang-kadang tuan-tuan boleh duduk, ada tempat yang kadang-kadang tuan-tuan tak boleh duduk, tuan-tuan kencing berdiri. Di kalangan para fuqaha, ulama-ulama fiqh kata Nabi buat dua-dua. Kencing duduk pun Nabi buat, kencing berdiri pun Nabi buat, bergantung kepada kesesuaian. Kebiasaannya duduk, tapi berdiri boleh tak? Boleh. Bahkan di kalangan fuqaha kata kalau ada sebab yang lebih sempurna, lebih terjaga dengan kita kencing berdiri, kita berdiri. Seperti yang disebut oleh sebahagian mazhab. Walaupun kita tahu ada mazhab kata afdalnya kencing duduk, makruh kita kencing berdiri. Tapi tak ada yang kata kencing berdiri masuk azab kubur, tak ada. Kena azab kubur, tak ada. Melainkan penceramah tu seorang yang kata masuk kubur, siapa yang kencing berdiri kena azab. Boleh tuan? Ha?
Jadi kadang-kadang kita pergi tandas sesuai kencing berdiri, kita kencing berdiri. Yang pentingnya kita basuh. Kalau kencing duduk pun tak basuh, macam mana? Cuma dia kata kencing duduk ke berdiri ke, tidaklah masalah besar pada negara. Masalah besar pada negara ialah penyakit kencing orang. Pasal tu saya mai juga walaupun tak ada pakai kepiah, pasal tak mau tuan-tuan semua kata saya kaki kencing ustaz. Kan? Kita mai juga lah, kita janji iaitu sepatu Isnin kita janji kami pun dia tuang. Maka dia kata yang ni sakar. Ya, tapi saya nak sebut riwayat yang menyebut Sa'ad bin Mu'az, kita menyebut dia radhiyallahu an wa radu'an. Allah redha pada dia. Dia tidak sabit dalam bab kencing ni. Tetapi himpitan dia ialah himpitan orang-orang beriman. Bukan himpitan azab. Dan tak benar riwayat yang kata dia bermasalah pada kencing dia. Dan apatah lagi dia kena azab kerana kencing berdiri. Ada kencing berdiri tak ada. Kencing yang tak bersuci ada tapi lemah. So hadirin mukminin, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran daripada apa yang disebut oleh Nabi kepada Sa'ad bin Mu'az. Akhirnya kita semua akan melalui satu kehidupan yang tidak ada keluarga di sisi kita, tak ada kawan dan sanak saudara yang akan menemani kita, iaitu malam kita di alam kubur. Kita dan amalan kita. Apapun kita di dunia, akhirnya kita akan balik menghadap Tuhan dengan amalan kita. Amalan kita. Mudah-mudahan Allah merahmati diri saya dan tuan-tuan semua, dan Allah memberkati. Cuma kita nak puji sikit orang paling, alhamdulillah, itu dia pada WhatsApp saya. Dia kata boleh tak tolong ambil Quran semua dah habis. Tapi insya-Allah daripada order, daripada minta pula Quran baru kan. Bagus orang paling ni kan, depa pi ramai-ramai ambil Quran. Cuma tuan-tuan, bila kita ada Quran di rumah, yang mana ada Quran di rumah 3-4 biji Quran tu, lepas tu pi ambil pula kat Jabatan Mufti, di rumah ada 3 dah, pi ambil pula di Jabatan Mufti ada 1 jadi 4, bacalah dah 4 takkan tak baca lagi, nak tunggu 5 ke baca kan. Dia esok dalam kubur dia kata saya ni tak baca, tapi saya ada Quran Jabatan Mufti ada di rumah saya, baca ke tak? Tak ada lah lagi, tapi pi ambil dah. Dia bukan masalah pi ambil, dia masalah baca. Pasal tu Jabatan Mufti dia tak bagi mai hantar ni, dia suruh orang pi ambil pasal nak tengok kesungguhan orang kan. Bila orang pi ambil ni dia nak baca kan. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, iqra'ul Quran, baca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Dia datang pada hari kiamat, dia membela orang yang membacanya, bukan orang yang menyimpannya, bukan orang yang menggantungnya. Quran ni simpan dia tak ada manfaat, gantung dia pun tak ada manfaat. Dia hanya berguna bila dibaca. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.